Kembali lagi kita ke dalam podcast Borak Tu. Macam biasa, saya Abang Fly. Untuk minggu ni, podcast kita sedikit berbeza. Kalau sebelum ni, student yang kita panggil, diorang ceritakan pengalaman-pengalaman diorang belajar dekat sini macam mana. Untuk kali ni, podcast kita jemput one of valuable person dekat Admal. Sebab apa? Saya boleh katakan beliau ni ibarat macam saya punya ChatGPT. Apa-apa saya nak tanya, boleh tanya je dia. Memang akan dapat jawapan. So, tanpa melengahkan masa, welcome Encik Adam. Welcome. Thank you for the invite. Okay, Adam. Kenalkan diri sikit, Adam. Nama Adam Syahrin. So, umur tahun ni dah dekat-dekat nak 30 dah sebenarnya. Right. Background, I would say, lahir Kuala Lumpur. Okay. Dibesarkan Kuala Lumpur. Kampung di Kelantan. Mainly duduk bandar. Tak adalah duduk kampung sangat. Tapi nak kata budak bandar tak juga. Budak bandar juga. Tak jugalah. Okay. Family background, yes. Ayah orang aviation. Right. Kemudian adik-beradik 4 orang. Saya sulung. Okay. Yang minat dalam aviation, saya dengan adik saya seorang. 2 orang saja. So, yang seorang lagi tu pun dalam bidang aviation juga? Dalam aviation. Dalam bidang aviation. Right. So, Adam, belajar kat mana sebelum ni? Okay, asal lepas SPM sambung diploma. Diploma pun naik kat Admal. I see. So, produk Admal juga. Alright. Saya antara batch awal lah Admal. So, sebelum actually Admal ada sebarang CM approval untuk training. Okay. So, kami adalah part of the initial program kita panggil Diploma Engineering Technology. Diploma Engineering Technology? Yes, dia adalah program sebenarnya bukanlah Admal buat sendiri. Dia adalah collaboration dengan waktu itu Unicare. I see. Tapi kita run the program kat sini juga. Okay. So kita orang technically we got batch awal-awal ni banyak dapat double diploma. Admal dengan Unicare. Then after that program diploma saya adalah 3 tahun apa semua. After diploma duk fikir 2 cabang lah. Satu sama ada license. Okay. Second part is either further balik. So diploma ni baru kira stage 1 lah. Alright. And you go above, you can go degree, you can go postgrad, masters, PhD dan sebagainya. So I pilih timbang-timbang sana sini, pilih degree. So degree dekat dalam Malaysia ke? No. Okay, degree I had a few kira opportunities lah. Cari juga local, tapi local degree in aviation ni lebih kepada banyak management ya program. Okay. So saya line engineering. So bila nak masuk line engineering ni, Malaysia tak sampai lagi. Industri waktu tu not only the education side tapi the actual industry tak sampai tahap tu lagi. Okay. So I decided to further overseas. Overseas, dulu nama universiti tu adalah Institute of Technology Carlow. Okay. Institute of Technology Carlow is in Ireland. So Ireland ni ada 2 part. Satu adalah Northern Ireland. The other part is Republic Island. Okay. So Republic of Ireland is actually part of Europe, bukan UK. Okay. So duduk sana kira you are under Europe lah. So masuk program kat sana, tapi nama sekarang dah tukar. Dia sejak 2-3 tahun lepas dia dah tukar nama. Still part of the alumni apa semua kat sana. Now nama dia South East Technological University. Kira dia naik taraf. Oh, okay. Yang masuk dekat situ, dekat island tu kan? Universiti kat island tu, anda Admal juga ke ataupun macam mana? Dia waktu tu Admal ada hantar collaboration, tapi dekat kira IT Carlow lah. Waktu tu IT Carlow belum ada student Admal. Okay. First batch aku. Oh, okay. Dia kita IT Carlow ni datang pada college kat sini, dia buat macam presentation lah. Dia tunjukkan okay, pathway daripada diploma yang dia buat kat Admal ni, apa yang boleh ditransfer kepada degree ataupun another program yang ada dia offer kat sana. So dia punya program dalam aviation saja ada lebih kurang 3-4 program. Level dia start daripada bachelor sampai ke master. Okay. So Admal punya degree waktu tu they did like a matrix comparison apa semua. Dapat transfer banyak. So actually yang paling membuatkan decision nak pergi sana tu sebabkan jimat masa. Dia punya transfer credit hours tu
Okay, kalau tak transfer credit hours tu berapa lama sepatutnya kau belajar kat sana? Okay, kalau tak transfer langsung, lalu foundation apa semua, foundation setahun, degree is 3.5. Okay, So, lebih bagi orang 4 tahun setengah. okay. So, lepas dah transfer credit hours semua, So, wait, 1 year. setahun. 1 year Kerja only. Straight into direct final semester. Tapi sebenarnya dia ada kriteria. Dia kelulusan kredit transfer tu adalah bergantung pada universiti. Kita submit je transkrip. Kita submit transkrip, dia akan tengok result, dia akan compare. Dia akan bagi tahu sama ada, yang saya pernah dengar, ada batch dapat setahun setengah. Okay. Ada batch dapat setahun. Oh, maksudnya bukannya macam, okay, let's say you're graduated from Admat, memang transfer credit hours tu setahun je belajar. Tak ada dalam Jadi tu. sebenarnya kita kat sini bagus buat diploma tu follow sama aviation standard. Okay. Which is lulus 75. Okay. Tapi dekat degree, bila dia masuk sana, dia bukan lulus macam kita 75% juga. Dia lulus dia ada subjek yang 60, ada subjek yang 75. So macam kat sini kita ada subjek yang khusus aviation. Subjek tu yang dia ambil kira kat sana. So dia akan tolak whatever required. Okay, this example you study basic physics. Kat sana tak ada basic physics, ada kan advanced physics. So bila dah masuk kat sana, dia akan tolak whatever credit that you have based on your result. Oh. Kalau normally 3 point, tak silap saya 3.2. 3.2 above. boleh masuk sana, but get 1 half. You do 3.5 above, you can get 1 year. I see. Tapi tu memang up to them lah. Dia orang memang international punya style. Standard So dia lah. student dia pun I can say it's about 60% international student daripada serata dunia. Dekat sana ramai student Malaysia. Student Malaysia actually at that time, batch yang pergi dengan aku sekali dalam 30 lah. Dari Admat. Dari Kau seorang Adman, ke? 2 orang. Dari Admat kau 2 orang. That time aku dengan classmate aku lah. Tapi yang kat sana Malaysian lah. Aviation I would say around 15 to 20. Balance ada yang masuk medic. Island famous to medic lah. Ya, tapi college yang sama lah. Sama, same place. There is a big university program like 80-90 programs tu. Student population 6,000-7,000. Dia macam IPTA kita lah. Satu IPTA tu macam-macam course ada. Betul. There's a big place. Tapi dia focus more on technology. Technology and technologies. So, aliran yang tu lah. Tapi yang dia bagus dia, aviation dia ada satu department asal. So macam yang teknologi, means for medic pun teknologi medic lah. Technologies towards pharmaceutical, chemistry, lab testing lah apa semua. Dia tak bukanlah nak kata medik jadi doktor. Yang tu belum. Yang tu kena masuk Royal Medical College. Tu kat Island ni lain. So Jam, kau belajar kat sana setahun kan. Cerita sikit macam mana pengalaman kau kerja kat sana, belajar kat sana. Apa yang kau buat? Vibe belajar kat sana berbeza tak dengan Malaysia? Actually a lot different compare dengan Malaysia. Di Malaysia ni, okay lah, I think this applies almost everywhere in Malaysia. Belajar sejam, rehat setengah jam. Dekat Malaysia, yes, betul. Almost anywhere lah. Kita terlalu menekankan kepada that human factor, which is belajar sejam, attention span sejam. Yes. After that, half an hour you work. Diorang ni punya style is you study 1 hour. The next half an hour, they give you like a quiz. Or interactive punya session. Which is, contoh, your lecturer is teaching all the class or the subjects topic covered. Habis satu topik, maybe around 1 hour. The next session tu, dia akan recap balik apa yang dia ajar based on an interactive session. So, interactive session ni boleh jadi dia soal kita atau kita yang bagi soalan. Ataupun dia ada satu, saya tak ingat, ada satu app yang dia pakai tu. App tu dia akan open the question macam multiple choice on the board. Kita jawab through our app. Kita access app tu lain untuk attendant apa semua, tapi boleh jawab juga. Kita boleh jawab dan lepas tu kita tahu jawapan betul salah. So it lives up the class. So orang tak adalah ada akan rasa belajar ni very dull, tengok fokus kat situ, habis keluar rehat. Semua melayang. Betul. Yang ni dia akan recap balik dan benda tu lekat. Itu satu. Lagi satu ialah timing kelas tu. 8 to 5. Rehat dia sejam je. 1 hour je lunch.
Okay. Yang lain memang you any class. Straight. Dia lebih kurang macam kat dalam Malaysia. Cuma cara pembelajaran tu je. Cara pembelajaran lain. Kelas tu padat. Oh. And they are more applicable people, which is contoh kelas 5 hari, 2 hari Isnin Selasa mainly memang dalam kelas, Ha. Rabu Khamis Jumaat pagi kelas, petang workshop. Okay. So let's say 8 to 12 kau akan belajar dalam kelas, petang tu will be a similar topic tapi kau dalam workshop. Oh, dia Kau dah start applicable benda tu. kau belajar teori terus buat praktikal. So dia punya scheduling tu cantik lah. And then dia ada satu, macam sini kita panggil final year project. Sana pun ada juga. Dia memang khusus untuk yang last year, final year punya. Yang tu, kelas tu every Friday, dia akan jalankan workshop session sahaja. Sebab dia, aku ambil masa tu adalah Bachelor Engineering Aircraft Systems in Mechanical. So, it's more on aeroplane, bahagian mechanical. Dia ada 3 cabang. Mechanical, avionics, helikopter. Okay. Helikopter tu tak ada bench. Asalnya nak ambil helikopter tapi tak jadi. Sebab tak cukup orang. So, most of them yang siapa select helikopter kena pilih. Nak masuk aeroplane atau nak masuk avionics. Oh. So, dia dah select kat situ. Each class, dia akan ada project yang individual. Ada juga project in group. So, yang aku cakap tadi, final year project tu. Project dia adalah salah satu cabaran yang bagi aku susah nak buat. Because I never had a real experience on that. So, program yang aku belajar ni, nak kata direct macam aircraft maintenance apa semua, tak juga. They covers the basic of aircraft maintenance, tapi it goes back to how was this aircraft produced. Dia ada mixture towards design element. I see. So dia ada belajar analysis. You give you a sample engine. Okay, kau kena kira dia punya horsepower. Kau tak tahu engine ni apa, tapi kau kena create a simulation ataupun a test bench. Macam mana kau nak buat dia punya horsepower rating dia. So project yang kita dapat tu, tak pernah fikir ada universiti boleh bagi project macam tu. Dia bagi kau drawing. Yeah. Dia ada selection of materials apa semua. Okay, I give you this drawing. In 1 year, I want a complete project. Itu saja instruction yang dia bagi. Okay. Very straightforward. Very simple. 2 minggu pertama, kita hanya go through drawing saja. So, daripada drawing tu, kita gambar tak silap aku lebih kurang ada 12 ke 15 komponen yang kena buat. Kita orang tak tahu kita orang buat apa. Last tu dah kira semua, baru kita tahu. Kita orang kena manufacture sebiji engine 2 stroke. Oh, okay. Macam engine motor tu. Engine motor. Okay. Okay, ini engine 2 stroke tapi it's like small size miniature. But that big, dia akan ada pasang propeller. Aircraft ada 2 stroke, tapi ni adalah miniature version yang boleh pakai dekat RC. So, engine tu bila dah fully dah dipasang sepenuhnya, boleh apa flykan kapal terbang? Boleh. Dia ada weight limit tak silap aku 22 ke 25 kilo. That project tu kau boleh bawa balik tak? Tak boleh. Tak boleh. Memang tinggal sana. Cuma project tu, okay, satu, kita orang ingat, okay, you have the drawing. Okay, and then kita kena start pilih material. Dia ada guideline lah, okay, material apa nak pakai. Magnesium alloy ke, basic yang non-heat strength boleh pakai aluminium. Block dia akan pakai magnesium alloy campur aluminium. So, ada part yang akan tahan panas, ada yang tak. So, kalau kau dapat bongkar besi, takkan kita style Malaysia ni, kita korek drill sendiri, buat lubang lah. Betul. Sana tak. Sana dia akan bagi akses kau kepada CNC machine. Okay. Kau boleh guna CNC machine, tapi itu adalah advanced stage. Okay. Sebelum kau nak pakai CNC, kau kena pakai manual machine. Manual machine ni adalah kau ada bench, kau ada lathe machine. Lathe machine macam kita tengok selalu video online. Lekat masuk lathe, dia akan pusing. Dan kita akan trim. Betul. So, that is manual lathe. So, manual lathe ni kita pakai tu, produce part guna tu. So, we produce around the 12 parts. 12 parts, group 3 orang. Okay. So, aku buat 4, dia buat 4, dia buat 4. Yang paling susah waktu tu adalah ada satu part cylinder punya wall. Cylinder wall tu halus. I think it's like 20 tahun ni thickness. Tapi dia datang daripada cylinder block. Kau kena nipiskan sampailah
thickness of 2 tau. 2 tau ni macam 0.2 millimeter. Sorry, not less. On there lah. Sorry, 0.2 inches. Oh. Bukan millimeter, inches. Okay. So, kira tebal sikit pada buku lah. Okay. Bila that kind of thickness pada material yang agak lembut, kalau silap sikit, tu start balik. So, that kind of challenge yang kita orang dapat apa semua, kat situ belajar banyak. Kau buat benda tu, ada okay, contoh macam kau buat benda tu kan, bila tak jadi terus Ada. dia boleh Banyak kali jadi. Sebab satu hari kau boleh je lihat daripada blok kosong, dia dah jadi bentuk final part. And then kau buat trimming, and then you last final measurement apa semua. Within the second, third class tu dah dapat tu. Tapi kalau contoh along the way benda tu salah, ada scratch ataupun dimension lari, panjang pendek apa semua, tak boleh. Kena start balik. Start daripada zero, daripada awal balik. Daripada awal balik. Because dia bila kau produce part based on drawing, dia akan ada tolerance. So dia ada limit dia. Maximum kalau terlebih banyak mana, kalau terkurang banyak mana. So those kind of margin gitu yang kena control lah. So bila kita ingat okay lah, that was the difficult part lah. Rupanya ingat dia suruh buat saja. Buat, pasang. Okay, dia bagi satu accessory. Dia bagi full tank kan tu. Kau cakap hidupkan engine kau. Kau yang buat ni. Macam mana kau nak hidupkan? So, okay, like we're figuring out. Cause kita refer a few other guys yang pernah buat benda ni. You build up the engine, you assemble, dan kan ada parts dia, you attach the fuel tank, you start the engine manually. Okay. Sebab dia bukan macam engine kereta. Engine kereta kita ada starter, boleh pusing kunci, yang tak ada. Ini semua manually. Manually dia ada satu drive starter. Kita boleh ikat dekat propeller tu. Okay. Kita pusingkan engine, introduce fuel, masukkan ni, pakai plug satu. Pusingkan engine kat bahagian propeller lah. Oh, okay. Kira macam manual start lah. Betul. Pernah nampak dalam video orang start engine. Kalau yang pakai RC banyak. Yes. Betul. RC banyak pakai engine. So bila kita dah start, okay. That was, kita ingat benda kan susah. Okay. Dapat start. Tapi tak sustain lama. Kita orang rasa mungkin ada dimension lagi apa semua. Habis dah dapat our result. Okay, engine hidup, proper temperature, exhaust apa semua dah dapat. Final part tu, okay, dia bagi tahu. Okay, now your engine is done. Dah boleh run. How much is the horsepower? Dia bantai yang pusing lagi. Aku ingat dah habis kat situ lah. Ada lagi dia pusing. Okay. So the last few sessions lah, tak silap aku dalam 2 bulan yang terakhir lah. Itu challenge kita orang dan masa yang paling banyak untuk projek tu. Alright. Kau kena create ataupun kau design sendiri macam mana kau nak test engine kau. Macam mana kau nak dapatkan horsepower rating. Okay. So ada orang dia pakai spring, ada orang dia pakai roller test bench, ada orang dia guna ada satu torque meter. Okay. So dia hidupkan engine tu, dia biar engine tu at full power, dia akan tarik spring. So distance spring ni kau boleh kira, okay, daripada sini berapa banyak extension dapat, how much the weight is pulling, bla bla bla, kira formula dapat lah. Aku ada seorang yang dalam batch aku tu, dia crewmate aku. Dia bijak sikit bagian komputer. Okay. So dia ajar aku untuk buat Arduino punya coding. Right. So kita create satu test bench using a spring balance and also 3D printed punya test bench. Kita create dia punya track, dia punya roller, semua pakai 3D printer. Test bench dia pakai ada satu sensor and also electronic punya scale untuk dapatkan berapa daya tarikan dia. Okay. Semua tu masuk dalam komputer guna satu simple Arduino Uno. Arduino Uno ni is like a basic computer, tapi kau ajar dia nak buat apa. Oh, okay. So that kind of coding aku tak pernah buat. It's my first time seeing it ever. Aku duduk dengan dia like 2-3 weeks memang belajar dengan dia. Dia Malaysian lah? No, Irish. Okay. Irish guy. So dia mungkin aku rasa dia minat komputer lah. So bagi dia macam benda tu kacang. So we created a test bench, dapat apa semua, set up engine complete. Engine was 9.5 horsepower. Ingat je. 9.5 horsepower. Kira lebih kurang macam motor dah belas-belas. So tak, engine yang kecil, katalah piston dia konsai 2 jari.
9.5 horsepower tu decent lah. Sebab satu lagi, enjin tu tak ada minyak hitam. Wah, betul lah tu. Tu tak ada apa, dia tak ada sistem yang boleh self lubricate ke apa, tak ada. Dia hanya guna fuel campur dengan minyak hitam. So dia akan kurangkan exhaust gas lah. Plus it's a 2-stroke. Kalau 2-stroke ni kurang sikit lah. 2-stroke dia takkan ada high horsepower punya rating. Akhirnya projek tu berjaya. Berapa lama habis projek? 11 bulan. Oh, kira the whole year tu memang tu projek dia. Dia every week ada slot untuk workshop yang kita boleh book. Ikut kau nak masuk workshop, masuk workshop. Oh, Tapi dia tahu bila kau dah nak submit untuk your final assessment, projek tu siap. Dan projek tu dia ada markah, dia bukan jenis pass fail. So dia markah dia akan carry dalam komisi CGPA. Dia punya grade tu macam ada grade ABC juga lah. Sama ABC. Okay, alright. So lain daripada tu adalah projek-projek subjek yang lain. Ada yang melibatkan aircraft structure. Kat sana dalam universiti dia ada satu hangar. Oh, okay. The hangar tu ada beberapa jenis aircraft yang boleh digunakan untuk training. So ada classes yang melibatkan, macam tadi cakap, pagi kelas, petang workshop kan. Petang untuk hangar. Dia punya aircraft yang ada dekat hangar tu just mock up ke memang betul-betul aircraft tu boleh fly lah? tak boleh fly. Tak, silap aku ada satu je boleh fly. Okay. Satu boleh fly. Memang dia orang landing kat padang tu je sebelum ni. Sebelum tu yang lain banyak pasang je rasanya sebab dia training aircraft. Sama macam kita punya yang bawah ni lah. Lebih kurang. Okay. Right. So kelas dia apa semua bagus dia adalah sebab kau tengok pada skrin ataupun contoh kau belajar dalam board lah kan. Kau tengok dalam buku, kau tengok gambar benda ni rupa macam ni, dia macam ni. Tapi bila kau masuk actual, kau tengok benda tu macam mana. Situ yang adalah part applying the knowledge. Part tu yang bagi aku is the most interesting and macam aku tadi duk fikir enjin ni rupa macam ni. Kenapa enjin dia piston kiri kanan dan kenapa tak atas bawah ataupun straight? Kenapa? Bila tengok yang betul tu, okay, baru faham. Sebab dia nak clearance, dia nak propeller duduk tengah-tengah. Takkan nak piston duduk sama dengan propeller, mana boleh kan? So benda-benda tu yang bila kita dah nampak in real life, macam mana dia rupa dia, it helps a lot. Baru boleh faham macam mana enjin tu berfungsi apa semua kan. Mana flow dia datang, minyak datang dari mana, semua. Menarik. Engkau belajar dekat Atma, kira engkau antara, tadi kau cakap engkau antara batch terawal dekat Atma kan. Betul. So basically engkau boleh kata nampak macam mana Atma ni grow daripada dulu sampai sekarang kan. Okay. So boleh tak kau share sikit sejarah Atma? Okay. Bila dia bermula dekat sejarah Atma bermula tahun 2002. Okay. 2002 kita waktu tu belum ada apa-apa approval daripada waktu tu DCA lah. Okay. DCA Aviation. Kita buat sales and leasing. Oh, okay. Sales and leasing maksud kita beli kapal terbang, kita jual ataupun kita lease. So kita punya customers during that time adalah banyak flying school. Okay. After kita dah lease kepada flying school ni, the demand slowly went up. So daripada 2 biji kapal jadi 3, jadi 4, 5 dan seterusnya lah. After few years baru kita apply kepada DCA, dapatkan approval untuk buat maintenance. Waktu ni kita ada office sahaja di Subang Airport. Dalam minggu? No. Dalam terminal. Oh, okay. Waktu tu belum Skypark lagi. Waktu tu Terminal 3. Terminal 3 Sultan Abdul Aziz Shah. Alright. Dalam tu ada satu office. Kita dulu ada office kat situ. Macam kita punya HQ lah. Dan dari situ baru kita expand untuk buat maintenance. Maintenance waktu tu Sungai Besi Airport. Office dekat Subang, maintenance kira hangar lah. Hangar dekat Sungai Besi. Tapi waktu tu ada gap lah. First office dekat Subang Airport waktu tu, Terminal 3. After that, kita dah dapat maintenance, kita work on project base. Kita tak ada base sendiri lagi. Okay. So contoh, aircraft kita hantar list keluar. So kita hantar waktu tu tak silap Kota Baru PFD. Kita dapat projek kat sana. So kita maintain aircraft kat sana.
Okay. After that, contoh aircraft kat Sungai Besi was Royal Selangor Flying Club. Kita ada beberapa aircraft kita orang, tapi banyak aircraft dia orang sendiri. Tapi kita orang buat maintenance. Oh, Waktu tu Sungai Besi Airport lah. maintain aircraft Royal punya Royal aircraft. Selangor. Bukan, Royal Selangor Flying Club. Oh, Ah, okay. Royal Selangor Flying Club ni adalah untuk orang-orang yang nak ambil lesen PTL. Dia fly sendiri, dia fly bawa family dia. Oh, that time kita tak buat lagi benda tu kan? Kita tak ada lagi, kita oh, ni okay. baru waktu ni Anmas dan Bahad je. Oh, okay. Betul. Baru Anmas dan Bahad. So Anmas dan Bahad waktu tu memang projek dia banyak leasing, maintenance. After that ada few leasing kepada Indonesia, start growing lah that time. Okay. After 10 years, I think almost 10 years. 2011 baru kita buka college. The reason why buka college? Kita cerita tadi lah. Kita ada aircraft. Kita ada lease kepada French school. Right. So kita dah nampak a trend. Aviation ni you can see a trend always. Because dia position yang available is dependent on the other. Okay. Contohnya dalam industri yang kita dah tahu, siapa yang tak tahu pilot cabin crew ni memang tak pernah tengok atau tak pernah minat aviation lah. Betul. So pilot, cabin crew, bila demand of pilot is increasing, automatically masuknya kapal terbang lagi banyak. Betul. Bila dah kapal terbang lagi banyak, of course you're doing more flights. Pilot ramai, cabin crew ramai. Betul. Tapi dia punya bawah dia ni, which is your support staff, certifying staff. Ni dah masuk maintenance. Betul. Maintenance engineering, mesti tambah lah. Betul. Bertambah lagi. After that, you can go towards the operation side, which is orang yang on the ground, ground handlers, load masters, even PSO, passenger on dalam terminal apa semua. This one is step by step. So satu dah naik, yang lain akan slowly follow. Betul. So that will be the trend. Aku rasa lah waktu tu banyak kecoh, engineer tak cukup. Okay. And then kecoh juga pilot kena lay off. Pilot kena buang. Sebab? The trend I think that time lah, mungkin it's a bit overpopulated. Oh, okay. Overpopulated tapi in airlines lah. It's not it was an industry problem. Kiranya ambil jalur ramai. Aircraft tak makin tambah. Flight makin kurang. I see. Then mungkin at that time people don't really travel. At that time travel was a luxury. Betul, mahal. Mahal. So bila dia ingat, okay, I employ more people, more aircraft will boom lah. Saya makin kurang. Waktu tu pun KLIA was done already, I'm not mistaken. Dah siap dah dengan KLIA betul tu. Sebelum dulu international flight Subang lah, lepas tu dia pindah KLIA. KLIA dah ada. So they were part of the expansion towards KLIA. Subang macam disisihkan kejap. Subang dah start going down. Okay. Kurang lah traffic apa semua. Right. So we saw a demand for training. Tapi another main reason was at that time tak banyak training school. Maksudnya kita antara terawal training school yang ada dalam Malaysia. Nak kata awal tak, tapi kita one of the complete. Oh, okay. Training school ni banyak jenis. Ada yang jenis buat banyak short course, masuk 2-3 minggu keluar. Ada yang jenis 6 bulan masuk keluar. So complete means we can offer a proper diploma, which is a diploma yang ada MQA punya accreditation. Alright. Memang cakap tadi macam aku, kita tak start dapatkan MQA approval dulu. Kita collaborate dengan local university yang diploma tu dah ada. Oh, okay. After that barulah kita create our own program. Right. We created our own program. Kita buat 2 program, satu diploma aircraft maintenance, satu diploma business. Kat situ baru kita dapat MQA sendiri. Oh, itu was after aku grad. Lambat lagi lah. So demand lagi satu yang problem macam tadi, layoff apa semua kan, orang kena buang kerja. Problem dia adalah the education level. Kesedaran orang terhadap industri aviation ni lain sikit. Orang yang dalam aviation dia tahu aku perlukan apa untuk sampai ke tahap yang aku nak cari. betul. Tapi orang yang kat luar dia akan fikir aku kena belajar, kena ambil sampai degree, Yes. or master, or whatever stage yang dia rasa dia pergi ambil lah. Betul. Tapi bila dia tanya orang aviation, ada jalan shortcut dia, which is pergi straight ambil lesen. Betul. So pilot dulu I think it was half the price now, 250,000
Masuk 2 tahun keluar pilot airline cari dah. Tapi apa-apa jadi balik pada SPM. Yeah. Zero. That's why bila jadi COVID baru-baru ni, Sakit ramai. yang sakit tu ramai sebab dia ada lesennya kan. So tu satu trend which is pilot. Another trend same as engineering. Engineering dulu yang famous adalah actually training bawa airline sendiri. Oh, okay. Dulu kalau tahu MATC, Malaysia Airlines Engineering Training Center, based kat Subang dulu. Okay. So dia train engineer dia sendiri. Tapi sama juga itu adalah lesen. Most of them yang complete license, yang stay dalam industry, okay, they will grow with experience. Okay. Tapi yang contoh yang belajar lesen tapi tak continue kerja, atau belajar tak habis, so they end up they cannot do anything. They had to go towards other pathways lah. And then benda ni pun sebenarnya aku experience first hand, which is dulu aku ambil paper ESA. Okay. ESA punya license untuk engineering lah. When I almost dah nak habis degree tu, dia dah start offer kalau nak apply kerja kat sana, kat island. So bila nak apply kerja kat sana, dia ada satu, if I'm not mistaken, NFQ, National something qualification. Okay. Dia ada level untuk setiap position yang dia offer. Okay. Contoh, nak jadi license aircraft engineer, kita kat sini nak jadi license aircraft engineer, dia akan cakap okay, kita baca vacancy yang dia akan tulis minimum license Cat B katakan. Yes. And then kalau dia nak experience, dia tulis lah 2 years experience apa semua. Kat sana kalau dia buat vacancy license aircraft engineer opening, di bawah tu first point dia akan cakap minimum NFQ level 7. Okay. Example lah. Second point barulah lesen with aircraft maintenance part 66 Cat B or whatever license lah. So aku duk cari lah penatang apa NFQ level 7 ni. Punya macam dia punya SPM ke apa. Punya tak. Dia nak jadi engineer, degree dulu bang. Oh, Level 7 tu degree. I see. A bachelor program. NFQ tu senang faham adalah macam dia punya MPA. Level 7 adalah bachelor's. Level 8 bachelor honours. Level 9 master. Level 10 PhD. So nak jadi engineer sana, kena ada minimum level 7. Benda tu still practice lagi ke sana? Masih. This is a standard practice across Europe. Okay. Malaysia tak buat benda. Betul, Malaysia tak kuat. Malaysia lesen kan. So okay, cakap macam ni kan, kalau macam Malaysia sekarang ni kita fokus pada lesen je kan. In case apa-apa jadi, diorang yang terjejas lah. Actually, it's good that because diorang dah ada experience. Alright. So nak kata terjejah 100% tak lah. But that is a risk. Ada risk lah. Which is dia tak ada apa-apa basic. Most of them sekarang ni bagus adalah because dia dah ada experience. Dia pun dah berumur kan. Dia nak masuk belajar balik tak larat ni. Dia tak boleh nak keep up. So what they do is they do all this experience punya accreditation lah. Ya, betul-betul. All the MQA micro credential ke ataupun Apple A, Apple C. So benda ni diorang buat, diorang dapatkan a basic and a cert. So dia dapat cert tu plus pengalaman dia okay lah. Banyak lah benda dia boleh buat. Betul. Tak adalah kena dia guna SPM je kan. Betul. Tapi ni kira it was a long time ago practice. Aku belajar almost 10 years lah. Belum 8 tahun lah. 8 tahun lepas Europe dah kat standard tu. Malaysia sampai sekarang tak sampai lagi standard tu. So it's a two different worlds. But then of course people kat sini dia akan fikir aku nak kerja cepat. Betul. Aku nak habis SPM ni, aku tahu maybe the next 2-3 years aku dah tahu aku dah kerja. Betul. Aku dah start bergaji. And then they start settle down. Bila dia dah settle down, that's where they are. They will be comfortable. Betul. Dia akan continue. Okay, aku dah maybe kerja 3-4 tahun. Sambung all the way. So bila ada a basic good qualification, it actually promotes a better industry. Betul. Industry professionalism and industry expertise naik. Betul. Bila a minimum nak masuk degree. Betul. Sebab ni I'm not just talking about aviation, company industry lain, oil and gas,
Aku rasa kau nak masuk office dia pun degree. Ya, betul. Mana ada ni sangat. Memang orang tak faham yang aviation ni is a very control industry. So control industry dari segi adalah dia strong dia lesen. Memang lesen program ni kau boleh ambil je anytime, sebab dia tak ada had umur or anything. But of course, whatever you do, basic tu kena strong. You need to have something that you can fall back. Kalau tak, anything happen, contoh license pilot. License pilot based on medical. Oh. Along the way, anything happen. Nauzubillah lah kalau ada apa-apa jadi kat dia kan. Medical tak fit lah. Ataupun katalah dia accident, mata sebelah gone. How do we continue medical? Betul lah, betul. Then apa dia fall back? Most of them akan terduduk lah kat sini.